Siang kawan awak tunggu lama ni. Dah berapa minit dah. Ada yang dah masuk sebelum kedua lagi dia dah masuk tau. Oh, rajin betul tu. Pelajar cemerlang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang dapat luangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini untuk kita dapat menambah ilmu, untuk kita sama-sama ulang kaji balik apa yang awak dah pelajari sebelum ni. Sebenarnya semua ni kita akan recall je balik. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak ucapkan terima kasih lah pada yang masuk awal. Dia masuk awal, dia tunggu cikgu, tunggu kawan-kawan. Okey, jadi apa yang cikgu nak awak buat? Awak klik dekat link yang cikgu send dekat dekat message. Okey, awak masuk Mentimeter tu. Okey, apa yang cikgu nak awak buat? Awak cuba jawab soalan tu. Dah keluar kan? Dah. Okay, ada muka thank cikgu you. kan? So, ada muka cikgu. So, sementara tunggu kawan-kawan awak, boleh isi. Ramai lagi yang belum masuk ni. Awak dekat ruangan chatting tu, cikgu tanya, kenapa awak nak masuk kita punya program hari ni? Simple je question. Nak tahu apa tujuan awak masuk ni? Okey, mari kita baca. Ramai jawab ni sebab tu tulisan jadi kecil. Okey, yang pertama ramai jawab nak belajar. Bagus. Dia tulisan yang besar tu menunjukkan ramai punya jawapan. Okey. Ada orang nak belajar, menambah ilmu. Okey, lagi. Suka pembelajaran cikgu. Okey, terima kasih. Isi masa terluang untuk meningkatkan ilmu. Okey. Apa lagi? Maths saya tak bagus. Tak apa, kasih bagus. Nak belajar matematik. Okey, apa lagi? Untuk cemerlang, mengetahui teknik. Okey, bagus. Apa lagi? Okey. Untuk belajar bersama, menambah ilmu maths. Okey, tahniah. Okey, memang itulah tujuan kita buat program ni. Okey, yang penting cikgu nak awak masuk kelas tu positif. Okey, tak nak macam saya masuk sebab cikgu lain suruh, saya masuk sebab mak saya suruh. Tak nak. Cikgu nak awak masuk sebab awak nak belajar, awak nak menambah ilmu. Banyak dekat sini. Awak tengok kat situ kalau yang tulisan besar tu maksudnya ramai yang jawab tu. Okey, lepas tu yang kecil tu mungkin seorang dua orang lah yang menjawab. Okey, terima kasih yang respon. Okey, jadi cikgu ucapkan sekali lagi kepada yang mungkin baru masuk, terutamanya Cikgu Siti Zaida, kemudian mungkin ada cikgu-cikgu lain yang cikgu tak perasan. Okey, juga kepada semua pelajar terima kasih kerana dapat meluangkan masa pada hari ini. Jadi ini merupakan siri kedua. Siri kedua yang dianjurkan oleh bidang sains dan matematik di bawah panitia matematik. Sebelum ni dengan Cikgu Siti Zaidah kita dah buat siri satu di mana kita membincangkan kertas 2 bahagian A. Tapi untuk cikgu hari ni kita akan bincangkan kertas 2 bahagian B. Okay. Dan jangan lupa untuk bersama cikgu sampai di akhir rancangan sebab kita akan ada jawab kuis terpantas dan betul. Siapa yang dapat terpantas dan betul, insyaAllah cikgu akan bagi hadiah. Okey, bukan daripada cikgu lah. Itu daripada bidang sains dan matematik. Alright. Jadi selamat datang anak-anak kesayangan cikgu. Okey, so apa kita nak bincangkan pada hari ini? Okey. Yang pertama kita nak bincangkan pasal format kertas soalan matematik lah. Yang ni cikgu tak nak bincang banyak-banyak sebab minggu sebelum ni pun cikgu Siti dah explain pada awak di mana kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 2 terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, yang kedua kita nak tahu apakah bentuk soalan atau topik yang mungkin keluar untuk kertas 2 bahagian B. Yang ni kebanyakannya dah tahu. Ada mungkin yang dia macam dia tahu ada format kertas 2 tu ada bahagian B, tapi mungkin dia tak tahu apa soalan-soalan yang ataupun tajuk-tajuk yang mungkin keluar. Okey, jadi slot yang ketiga kita akan bedah soalan. Bedah soalan ni kita akan tengoklah soalan-soalan tertentu yang melibatkan tajuk tersebut dan kita akan buat quiz, juga ada sesi Q&A. Kalau ada apa soalan nak tanyalah.
Okey, jadi format kertas matematik SPM semua orang dah tahu. Okey, ada kertas 1, kertas 2. Cikgu Siti pun hari tu dah explain. Okey, dan pada hari ini cikgu akan bincangkan untuk kertas 2 bahagian B sahaja. Okey. Jadi untuk kertas 2 bahagian B, ini antara topik yang mungkin cikgu tak nak awak terlalu fix dengan apa yang cikgu cakap ni, sebab untuk KSSM ni dia memang akan keluar daripada form 1 sampai form 5. Tapi ini antara apa yang kita andaikan dia akan keluar untuk bahagian B lah. Di mana okey, kertas 2 bahagian B ni dia mengandungi 5 soalan dan setiap soalan itu bernilai 9 markah, di mana awak akan memperolehi keseluruhan untuk 5 soalan itu 45 markah. Okey? Jadi, apakah bentuk soalan topik yang mungkin keluar untuk kertas 2 bahagian B? Ini yang mungkin cikgu cakap cikgu tak nak awak nanti, oh cikgu kata keluar topik ni tapi tak keluar pun. Cikgu tak nak macam itulah Ini kita saling membantu. Okey, apa yang cikgu tahu, cikgu share dengan awak. Dan ini antara topik yang mungkinlah. Ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah, di mana awak dah belajar masa tingkatan 4. Okey, seterusnya kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita belajar masa tingkatan 5. Okey, untuk topik ni apa yang menarik kalau KBSM, cikgu suka sangat cerita KBSM dan KSSM supaya awak jangan jadikan KSSM dengan KBSM tu terlalu jauh, terlalu beza sampai awak tak boleh nak guna pun soalan-soalan yang sebelum tu. Sebenarnya boleh sebab untuk topik ini KBSM, kalau KBSM ni cikgu cerita KBSM dia keluar dekat bahagian B, markahnya 12. Untuk satu soalan tu markahnya 12. Jadi bila topik yang hampir sama, cuma dia ada penambahbaikan untuk KSSM. Jadi tidak salah sekiranya awak nak gunakan, mungkin awak ada koleksi soalan yang sebelum ni kan, mungkin abang awak ada yang tajuk transformasi, awak boleh guna juga soalan tu. Okey, cuma untuk KSSM ni dia lebih kepada soalan-soalan yang KBAT. Okey, soalan-soalan yang memerlukan awak lebih banyak berfikir. Alright, seterusnya kita ada rangkaian dalam teori graf. Ini dah belajar tahun lepas, tingkatan 4. Mungkin ada yang belajar secara online, mungkin ada yang sempat kita belajar bersemuka. Okey, seterusnya sukatan serakan data terkumpul, di mana kita dah belajar histogram, poligon kekerapan dan OGIF tingkatan 5. Macam ni serupa juga, hampir serupa dengan tajuk pembesaran gabungan transformasi ni. Masa KBSM markah dia sampai 12. Besar. Dan untuk KSSM dia masih lagi keluar topik yang hampir sama dan ada beberapa penambahbaikan. Jadi bila di situ KBSM keluar, KSSM keluar, cikgu suka ingatkan awak tak berapa banyak beza dia. Tapi ada penambahan tu awak kena ambil tahu jugalah. Tetapi tidak salah kalau awak nak gunakan, mungkin ada koleksi-koleksi soalan yang memang awak ada. Okay? Alright. Seterusnya kita ada matematik pengguna. Macam minggu sebelum ni Cikgu Siti dah bagi tahu berapa banyak peratus yang keluar. Okey, untuk matematik pengguna ni memang sangat banyak dan sangat besar peratus soalan dia. Sebab dia ada dalam bab tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi cikgu harap awak dapat menguasai lah untuk ketiga-tiga topik matematik pengguna. Ada 4 bab 4 bab. Alright, dan seterusnya pelan dan dongakkan. Ini awak dah belajar masa tingkatan 3. Okey, ini pun sama. Kalau KBSM dia keluar 12 markah. Okey, maksudnya besar markah dia tu dan dia keluar juga dalam KSSM. So awak boleh guna juga soalan yang sama untuk awak buat ulang kaji sekiranya ada. Okey, dan yang terakhir sekali juga graf fungsi. Ini pun awak dah belajar masa tingkatan 3. Okay, so sesi kedua kita nak bedah soalan. Sebenarnya tak banyak sangatlah soalan yang cikgu nak bincang hari ni. Cuma cikgu nak bagi awak nampak bentuk-bentuk soalan yang keluar dan macam mana pattern dia. Jadi yang pertama, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah.
Okey, ini bab form 4, bab 6. Cikgu bagi masa awak baca sekejap. Boleh nampak tak tulisan tu? Cikgu harap tulisannya okey. Okey, cuba fahamkan dulu. Okey, Puan Marina merancang untuk menyewa beberapa buah dewan. Okey, di sebuah hotel untuk bengkel kecemerlangan murid. Bengkel kecemerlangan murid. Terdapat X buah dewan kecil. Okey, dan Y buah dewan besar di hotel itu. Diberi bahawa setiap dewan kecil dapat memuatkan 40 orang murid dengan bayaran sewa RM100. Okey, 40 orang murid, sewanya RM100. Manakala setiap dewan besar pula dapat memuatkan 70 orang murid dengan bayaran sewanya RM120. Peruntukan yang disediakan untuk bayaran sewa dewan adalah sebanyak RM1,200 dan bengkel itu melibatkan sekurang-kurangnya RM280. 280 orang murid. Salah pula cikgu ni. Okey. Jadi, soalannya. Tulis dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili situasi itu. Okey, awak tengok soalan soalan A sebab cikgu nak patah balik supaya sebab kalau cikgu sekalikan nanti dia tak berapa jelas. Awak tengok soalan A, tulis dua. Dia nak dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili situasi itu. Okey, awak ingat soalan dia dan awak cuba tulis daripada soalan ini. Cuba dulu buat. Okey, dah dapat. Awak keluarkan je dia punya ketaksamaan daripada ayat yang dia bagi. Okey, ni Mata dah tunjuk dia punya jawapan. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okey, Vanessa dia dapat sama. Okey, ni Mata ada dua kan? Dia nak dua ketaksamaan dia. Yang lain ada dah dapat? Okey, bagus. Ramai yang dapat dah dapat jawapan Okey, seterusnya soalan kedua, lukis dan lorek. Okey, cikgu pergi jawapan dia lah. Okey, jawapan dulu yang A lah. Nanti awak confuse pula. Okey, so jawapan dia adalah 100X tambah 120Y lebih kecil daripada 1200 dan 40X tambah 70Y lebih besar atau sama dengan 280. Okey, kita tengok soalan dia ni. Sebab dia dah bagi kan, dewan kecil adalah X, dewan besar adalah Y. Jadi, dia masukkan je lah harga. Okey, harga dia kalau dewan kecil adalah 100 dan dewan besar pula adalah 70. Okey? Okey, boleh Ada soalan tak soalan yang ni? Yang tu awak kena baca dia punya ayat Baca ayat dia betul-betul untuk awak tuliskan ketaksamaan linear. Okey, dekat sini awak dah boleh dapat 2 markah macam tu. Dia boleh dapat 2 markah. Alright. So, kita tengok soalan yang B. Tak ada soalan Betul ni? Tak ada soalan? Okey, lepas awak dapat tadi, dia punya jawapan tadi, dia suruh awak lukis dan lorek. Okey, soalan B, lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut. Okey, tadi awak dah dapat persamaan tu, awak cuba pula untuk lukiskan. Okey, yang ni tadi dia dah dapat. So, yang pertama tadi awak dapat 100X tambah 120Y. Ini jawapan dia yang tadi Selepas awak baca dia punya soalan tu, lebih kecil atau sama dengan 1200. Okey, kemudian yang kedua awak dapat 40X tambah 70Y lebih besar ataupun sama dengan 280. Okey, so daripada persamaan ketaksamaan ini, dia nak suruh awak lukis okey, dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear tersebut. Okey, awak kena lorek sikit. Okey. Jangan intai tau, ada jawapan kat sebelah ni. Boleh tutup tak boleh tutup lah. Biar dia tak nampak.
Kalau tak ada orang intai je punya jawapan kat sebelah ni. Okey, ni tadi kita dah dapat ketaksamaan dia. Dia suruh lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear tersebut. Okey, yang dekat atas tadi mungkin awak boleh dapat dalam 2 markah. 2 markah. Okey, untuk lukis dan lorek ni awak boleh dapat dalam 4 markah. So 4, 5, 6. So cikgu kata dia mungkin 9 kan? Bukan mungkin lah. Dia 9 markah kan untuk bahagian B ni. Bahagian B untuk kertas 2 bahagian B 9 markah. Jadi yang C tu dia boleh bagi awak tadi dah 6 boleh dalam 3 markah macam tu. Ada yang nak share dengan cikgu dekat dalam Telegram kalau dia dah lukis? Boleh cikgu sharekan bersama dengan kawan-kawan awak? Sudah ada yang jawab? Ada yang nak share dengan cikgu? Tak payah malu-malu. Kalau salah kita betulkan sama-sama. Okey, jap. Cikgu nampak ada seorang bagi dekat cikgu. Okey, sekejap Alright. Boleh nampak tak? Dia macam tak berapa jelas sangat lah. Cikgu besarkan. Okey. Boleh nampak tak? Siva lukis ni. Tapi sebab dia hantar bukan dalam bentuk PDF. So cikgu tak boleh nak conteng lah. Okey, bagus. Okey, thank you. So, tahniah Siva sebab jawapan yang dia bagi ni betul tau. Yang lain macam mana? Dapat tak? Yang lain dapat tak jawapan dia? Macam dia, macam Siva ni. Ada yang dapat tak? Bagus Zania. Okey, ni Mata dapat. Siapa lagi dapat? Cikgu nak tahu berapa orang lagi yang dapat. Okey. Siapa lagi dapat? Yang dapat boleh angkat tangan. Cikgu nak tahu berapa orang lagi yang dapat. Zania ni Mata je. Okey, ni Mata, Zania. Okey, J belum buat, belum dapat. Okey, tak apa. Okey, ini adalah bentuk dia yang dia dapat. Okey, tahniah Siva. So ini dia dapat dia punya persamaan yang 100x tambah 120y sama dengan 1200. Okey, 4/7 bukan apa yang 4/7? Oh, awak jadikan dia, awak kecilkan dia terus Okey, yang ni adalah yang untuk garisan ini X7. X7 mana Zanyang? Darab 7. Awak darab 7? X7 ke darab 7? Okey, yang ni untuk garisan 40X tambah 70Y sama dengan 280. Okey, so kita tengok macam mana dia boleh dapat. Okey, thank you Siva. Okey, so cikgu akan stop sharing yang ni. Garis nombor 1. Zanyang, cuba buka suara. Bagi tahu apa benda maksud awak tu. 40S tanpa 70Y mah. Tetapi dia punya color di 4 tak 6 Oh, itu dia mungkin rough. Dia rough kan? Secara apa? Secara bukan betul-betul lah. Dia macam rough je. Ke salah cikgu tengok? Dia letak dekat sepatutnya 04 kan? 04 dengan? Dia 07. Sini. Sepatutnya 70. 70 betul. 012. Tunjuk awak punya Zanyang. Cuba tunjuk awak punya. Terbalik. Okey. So 04 dengan 010 dengan 012 betul. Lepas tu 04 dengan 70. Okey. Okey, yang ni Zan yang punya. Sekejap cikgu tengok ni mata pula. Siapa tadi? Siva punya. Okey. Apa beza dia? 4, 8, 10. Betul lah dekat sini 10 kan? Ini kan maksud awak? Sini 0, 10. Bukan ini. Ya, ini Siva punya, cikgu tahu. Yang bawah punya. Ni. 80. Okey, tak apa. Okey, tak apa.
Nak cari macam ni memang mata kita pun jadi apa? Susah tak apa tak apa, kita tengok macam mana dia keluar macam tu. Sebab cikgu rasa ada kawan awak yang mungkin dia macam mana dapat macam tu kan. Okey, tak apa Okey, so terima kasih kepada yang mencuba, yang share. Mungkin ada beberapa orang yang kawan macam mana dia dapat jawapan macam tu. Okey, awak jangan risau. Nanti cikgu tunjukkan macam mana nak dapat. Okey, sekarang ni dia suruh lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear itu. Okey, daripada kita punya ketaksamaan ni, okey, apa yang kita nak buat? Okey, mula-mula sekali daripada persamaan yang dekat atas ni. Okey, persamaan kita yang dekat atas ni, kita kecilkan dia kepada yang termudah. Okey, so yang ni kita akan dapat 5x. Okey, 5x tambah 6y lebih kecil daripada 120. 120 pula, 60. Sorry So 60, ini yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita akan dapat 4x. Okey, 4x tambah 7y lebih besar atau sama dengan 28. Okey, ini kita punya ketaksamaan yang barulah lepas kita permudahkan dia ataupun kecilkan dia sebab kita nak kena lukis dekat graf kan. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Okey, kita buat table macam ni lah. Sebab kita nak lukis graf, jangan lupa kita dah belajar kan macam mana nak lukis graf. Ambil 2 titik. Okey, paling senang letak yang ni kosong. So, ini untuk yang pertama cikgu buat yang pertama ni. Kalau yang 5x kita kosong, so kita akan dapat y kita adalah 10. Okey, kemudian kalau y kita kosong. Okey, sorry. Kalau y kita kosong, so kita masukkan y kita ni kosong. Jadi kita akan dapat x kita adalah 12. Okey, ini yang pertama. Okey, seterusnya kita nak cari yang ni pula. Sorry, tulisan cikgu tak cantik lah dekat sini. Okey. Okey, so kita buat table x, y. Masukkan juga kosong, nilai kosong. Ini nilai ni cincai suka hati awak nak ambil nilai apa. Yang paling senang kosong lah. Okey, jadi masukkan 4x ni, x kita kosong, so kita akan dapat y kita adalah 4. Okey, y kita 4. Kalau y kita kosong pula, y kita masuk kosong kan. Jadi kita akan dapat x kita adalah 7. So kita dah dapat ini. Kita dah dapat dah kedua-dua titik yang kita nak. Okey, so yang ni titik yang kita akan plot adalah 04. Ini untuk orang yang mungkin dia macam macam mana nak plot ni 04. Yang titik ini pula adalah 70. Ini untuk satu garis lurus. Yang ni pula, ini kosong tadi Okey, yang ni pula kita ada 0, 10. Okey, dan 12, kosong. Okey, 12. Sorry. Ngada-ngada pula dia. 12, kosong. Kenapa dia tak ni? Mungkin dekat bawah sangat kot. Okey, 12, kosong Cikgu contoh sini. 12, kosong. Okey. So sekarang kita dah ada 4 titik dan kita nak lukis satu graf lah. Okey, cikgu terus tunjuk lah sebab tulisan cikgu kan tak cantik. Okey, ini. Untuk dia punya skala tu tak kisahlah sebab dia tak bagi syarat kan. Tapi kalau dalam soalan dia bagi syarat 2 cm kepada berapa. Yang tu awak kena follow. Kalau dia tak bagi syarat awak boleh ikut suka hati awak lah nak letak dia punya skala berapa. Okey, jadi ni tadi kita, untuk yang persamaan ni 40 yang ni kan 40 ni kan kita dah tukar yang ni, kita dapat yang ni. Boleh nampak tak cikgu punya ni? Sebab dia kalau pen dekat PowerPoint ni tak boleh nak besarkan lah. Okey, so ini ni. Ini adalah persamaan kita untuk garis yang ini. Kita dapat 04, so kita dapat 04 sini dengan 70. Ni 70. Okey? Ni 70. Ini yang betul lah Okey, kemudian lagi satu kita punya persamaan ini. So kita dapat 0, 10 dengan 12 kosong. 0, 10 dekat sini dengan 12, kosong. Okey, boleh. Kemudian macam mana kita, ini baru lukis garis. Buat garis, pakai pembaris.
Mesti guna pembaris. Okey, jadi dia punya soalan dia kata lorek. So awak tengok kalau persamaan ini tadi dia lebih kecil. So lebih kecil dia ke bawah lah. Lorek ke bawah. Okey, dan kalau yang ni lebih besar, so kita punya kawasan lorekan adalah dekat sini. Okey, boleh. Ada soalan. Ada soalan tak nak tanya? Boleh, Okey, cikgu. okey tak? Okey, thank you Nirmata. Yang lain? Yang lain? Okey, cikgu. Okey, bagus Anas. Okey, yang lain? Yang lain? Cikgu nak dengar suara? Okey, bagus. Okey, Tiffany boleh. Okey, Kelvin boleh. Chong Jai boleh. Boleh, Okey, boleh. thank you for respond. Okey, bagus Anas. Anas kalau ada meriah sikit kelas cikgu. Yang lain dia malu-malu nak cakap. Dia suka chatting. Okey. Okey, thank you for Dengar respond. cakap-cakap Yang lain tu. terima kasih respon. Alright, so kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan yang C. Dia kata senaraikan 2 gabungan dewan yang mungkin disewa untuk bengkel itu. Okey? Yang ni awak kena baca betul-betul lah dia punya soalan tu. Kirakan dengan dia punya kan dia bagi dapat peruntukan kalau kita tengok soalan sebelum ni. Dia sekolah dia bagi peruntukan yang disediakan untuk bayaran sewa dewan adalah sebanyak RM1,200 untuk bengkel itu. Awak tengok kita ni sebenarnya beruntung kan? Kita buat bengkel secara online. Inilah antara hikmahnya PKP. Jadi tak perlu nak pungut duit pada awak sebab kadang-kadang kita nak dapatkan sumbangan tu susah kan. Jadi ini antara hikmah PKP yang kadang-kadang kita tak nampak. Awak tengok dekat sini dia nak sewa dewan je, dia nak buat bengkel ni tahu, bengkel kecemerlangan RM1,200. Yang dia itu sponsor yang dia bagi. Satu dewan kecil tadi dia kata apa? Kalau dewan kecil 100, kalau dewan besar 120. Okey. Jadi soalan dia tadi adalah senaraikan 2 gabungan. Soalan C. Okey. Senaraikan 2 gabungan dewan yang mungkin disewa untuk bengkel itu. Jadi awak kiralah berapa dengan peruntukan yang dia bagi dengan harga dewan tu. So dia ada 2. Kalau orang jawab dia menyewa 4 dewan kecil dan 4 dewan besar pun betul. Asalkan duit tu mesti RM1,200. Sebab dia cuma dapat RM1,200 kan? Okey. Ataupun 2 dewan kecil dan 6 dewan besar. Okey? Boleh. Setakat ni okey. Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Faham, cikgu. Okey. Thank you. Alright. Okey. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Cikgu sebenarnya suka tau topik ni. Topik ni dia menarik. Dia gambar-gambar. Dia tak payah macam nak kalkulate banyak-banyak. Tetapi awak kena faham dia punya situasi, apa yang berlaku. Okey? Cikgu nak tanya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Berus color. Berus color. Okey. Betul lah. Kalau betul. Berus lukisan tu. Okey, kalau cikgu ada satu lagi ni. Cuba awak kaitkan dengan tajuk kita ni. Siapa boleh jawab? Apa dia tu? Satu ni berus kan? Ni berus lukisan ni. Lepas tu awak boleh kaitkan apa? Okey, ni Mata jawab putaran 180 darjah. 180 darjah. Okey, Kelvin kata dia sudah pusing. Okey, lagi? Kalau boleh jawab lagi bagus. Malulah awak ni nak bagi dengar cikgu dengar suara. Putaran. Okey, pantulan. Vanessa kata pantulan. Okey, nanti kita tengok. Okey, lagi. Okey, kita tengok pula yang ni. Berus yang sama. Dia duduk situ pula. Translasi. Bukan saya salah. Vanessa salah apa Vanessa? Okey, translasi. Tapi cikgu tak jumpa lah kekongruenan ni. Tak ada orang sebut pun. Tak ada orang type pun. Kalau yang ni?
Kalau yang ni? Okey, yang ni memang sebenarnya ramai yang boleh jawab, tak ada masalah, okey? Okey, cikgu nak tanya, siapa boleh explain dekat cikgu pasal kekongruenan? Dekat sini ada tak kekongruenan? Ada siapa-siapa yang boleh explain dekat cikgu? Sudah lupa. Okey, jujur jawapan dia, sudah lupa. Okey, orang lain. Kekongruenan. Ada orientasi sama. Okey, Zanyang babai. Zanyang babai siapa? Okey, cepat. Lain kekongruenan. Okey, apa maksud kongruen? Tak tahu, lupa. Okey, ramai yang lupa. Okey, sudut sepadan. Okey, bagus Vanessa. Okey, dia bentuk yang sama. Okey, dia punya semua sama, sisi sempadan, sudut sempadan sama. Kalau dengan yang ni, yang besar ni, kongruen tak? Kalau dengan yang besar ni, kongruen tak? Nampak tak cikgu punya? Ni dia dengan yang besar ni. Dia tak kongruen sebab dia tak sama, dia kecil sebesar kan. Yang kongruen tu dia punya bentuk dia tu semua sama. Kalau dia pusing macam mana pun dia bergerak ke, semua tu sama. Okey? So sebelum menjawab soalan ini, awak kena fahamlah apa benda dia. Okey, barulah awak boleh cuba jawab. Okey, dan cikgu pun memang suka soalan ni sebab dia bagi markah yang besar tanpa memerlukan awak untuk kira banyak-banyak. Okey, cuba jawab. Dia suruh nyatakan koordinat bagi titik 3, -2 di bawah penjelmaan N kuasa 2 dan yang kedua NM. Dekat situ ada 4 markah kalau awak boleh jawab. Kadang-kadang dia boleh sampai 5 markah dekat sini. Ini kalau KBSM lah, tapi cikgu rasa tak banyak beza. Okey? Okey, ni Mata memang laju dia dapat. Tak apa, cikgu tunggu sekejap lagi. Cepat dapat apa? Last point dia. Dekat situ 4 markah. Jadi macam mana nak pastikan kita dapat 4 markah tu? Lambat tapi dapat. Tak apa, Siva. Ada JSY, Jincing. Mari cikgu tengok siapa ada hari ni. Ramai juga ni. Kejap Okey, Akmal ada, Alia Syafiqah, Anas memang daripada tadi lah, Au Chin Zuan, Au Jai, Belinda, Bernice, Kelvin, Liting, Chong Jai. Hai. Okey, Huyun ada. Okey, siapa lagi? Koen ada. Anson, Jinal, Hema. Ya. Ada orang panggil cikgu ke? Susah sikit nak buat dalam kertas biasa. Ya, betul. Tak apa, cikgu bukan nak suruh awak betul-betul ni pun. Just dia draft je boleh dapat jawapan sebenarnya. Okey, Hema ada, Yihan ada, Huang Kahli ada, Huizin ada, Jack ada, J. Eswa, Jun Ziang, Zentong, Lavanesh, Lizzy Zin, Leong Kaying, Yin Ching. Yin Ching senyap je Yin Ching. Selalu kan bagi jawapan. Zanyang Midraj, Muhammad. Okey, Muhammad pun ada. Naweli, Nanda, Kahau. Okey. Ni Mata memang ada. Niviaden. Sorry, cikgu mungkin salah sebut. On Jin Ching, Oi Ji, Oya Hui, Pang Yu Chen, Prem, Rubini, Siva, Sek Fang, Zuan Zen, Tazwini, Tinesh. Cikgu kena sebut semua ni. Nanti dia kecil hati pula cikgu tak panggil. Tio Jaen, Tio Lizin, Tiffany, Yuvin, Vanessa, Vishnu, Yoshui, Yong Yilin. Yang kalau cikgu termis tu cikgu minta maaf. Mana jawapan? Cepat. Okey, sebenarnya untuk soalan macam ni, kadang-kadang kan ada orang tanya, kalau dululah masa batch KBSM lah. Okey, sebab yang awak kan first batch, cikgu pun tak tahu macam mana lagi dia punya ni kan. Tapi masa tu, cikgu macam mana nak buat? Tak ada pun dia punya graf. Tak ada pun kertas graf dia. Tak ada pun gambar dia. Okey, sebenarnya dia tak semestinya kena ada gambar. Awak boleh draft je macam mana nak buat kan. Yang penting awak tahu, okey, yang ni dia kata transformation, N ialah translasi, okey, translation,
Penjelmaan N ialah satu translasi negatif 1, negatif 4. Okey, Kelvin dah ada jawapan. Okey, penjelmaan M ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 1, 2. Kemudian dia kata nyatakan koordinat bagi titik 3, negatif 2. Maksudnya ini poin utama kita lah. Ni poin utama kita. Jadi kita kena start dekat mana? Kita kena start daripada 3, negatif 2. Ini yang pertama. Okey, so ini 3, negatif 2. Kemudian kita kena buat apa? Ni N kuasa 2 ni, mungkin ada orang yang dia lupa. Sebenarnya kita kena buat N 2 kali. Okey, N 2 kali. Tetapi kita kena start yang ni dulu. Okey, jadi kita akan start N yang pertama. Okey, awak gerakkan, awak akan dapat nilai. Seterusnya kita akan buat lagi N yang kedua. Kita akan dapat nilai dekat sini. So dekat sini awak akan dapat ni N sini N. Sini awak dapat 1 markah. Dekat sini 1 markah. Okey, cikgu tak berani nak kata kalau awak bagi jawapan akhir je awak terus dapat 2 markah. Kalau ikut format KBSM boleh dapat. Untuk KSSM cikgu tak berani nak cakap. Jadi cikgu nasihatkan awak tulis 2-2. Kenapa? Kenapa nak tulis 2-2? Sekiranya, okey, ada orang dia tulis jawapan akhir dan jawapan akhir tu betul. Okey, fine, dia dapat 2 markah. Tetapi kalau jawapan akhir dia salah, tetapi sebenarnya dekat sini jawapan dia betul. Rugi tak 2 markah? Sebab dekat sini dia, kalau sini betul dia boleh dapat 1 markah. Dekat sini betul dia dapat lagi 1 markah. Jadi kalau dia terus tulis jawapan akhir je, terus 2 hilang. Padahal dia dah dapat, sepatutnya dia boleh dapat 1 markah. Jadi sebab tu cikgu selalu nasihatkan jangan tak berapa nak rajin tulis 2-2 ni kan. Yang ni pun awak kena start daripada 3, negatif 2. Okey, kemudian yang ni awak kena start buat M dulu. Lepas tu dapat jawapan. Kemudian awak kena buat N. Okey, awak akan dapat jawapan. So 2 markah. Jadi awak akan dapat 4 markah. Okey, so macam mana nak buat? Okey, sebenarnya awak boleh lukis sendiri. Draft saja pun boleh. Conteng-conteng kan? Okey, jadi dekat sini untuk lebih senang lah kita buat dekat kertas graf. Kalau dalam peperiksaan dia tak ada kertas graf, awak boleh guna sebab ni soalan A kan. Kadang-kadang soalan B dia ada soalan yang mempunyai gambar. Okey, contoh cikgu macam ni. Ni. Ini soalan yang kemudian awak boleh gunakan ini sebagai awak punya plot untuk awak jawab soalan yang A tadi. Okey, jadi tak ada masalah. Ataupun kalau ini tak ada, awak boleh draft je. Yang ni kertas graf ni cikgu yang letak kat sini. Kalau dalam soalan dia memang tak ada untuk soalan yang ni ini cikgu nak tunjukkan pada orang yang mungkin dia tak nampak lah macam mana nak selesaikan masalah ni. Okey, jadi kita tengok kita bagikan. So kita tulislah kat sini, katakan ini 1, boleh nampak tak? 2, nampak 3, so dia sampai mana? Tak banyak kot, 4. Okey. So ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, negatif. Ni lebih kurang lah mata cikgu pun tak nampak sangat ni. Ni negatif 6. Okey, kenapa cikgu letak banyak-banyak? Sebab cikgu dah try dah soalan ni. Sebab tu cikgu tahu dia sampai bawah tu banyak kan. Jadi cikgu letak dia sampai 10. Okey, negatif 10. Okey, so ini lebih kurang sorry tau, mata cikgu tak nampak sangat ni. Lama sangat mengadap komputer, kadang mata kita pun. Okey, sampai negatif 4. Okey, ni negatif negatif 4. Okey, ini untuk orang yang dia tak tahu nak plot. Okey, ni 1, ini 2. Okey, so sekarang ni kita punya tadi warna apa yang jelas sikit? Warna biru. Warna biru okey tak? Warna hitam lah. Okey. Jadi kita punya tadi adalah 3, negatif 2. So 3, negatif 2 kita kat sini. Ni. Okey, tu 3, negatif 2. Okey, kemudian yang pertama tadi kan cikgu cakap yang ni tadi kita ni nombor 1 3, negatif 2. Okey, kita buat yang kali pertama. Kita nak dapat 1 markah. Alah cikgu, 1 markah je. 1 markah ni sangat berguna daripada awak hantar kertas kosong kat cikgu kan. Okey, so ini M. Ini N. Jadi 3, negatif 2. N buat apa? N adalah
translasi negatif 14. So negatif 14 kita daripada titik ni tadi mana? Sini dah hilang pula. Okey. Ini titik. Okey, cikgu buat kotak X lah. Okey, negatif 1, negatif 4. So 1. Okey, lepas tu kita nak turun ke 4 kali. Tengok dia terlalu ni. Okey, 1, 2, 3, 4. So kita dapat nilai dekat sini. Jadi nilai yang dekat sini adalah 2 negatif 6. Anas, kau dapat tak? Ke tak buat? Negatif 6. Saya ngantuk ni. Aduh, kau ni penatlah cikgu buat lawak. Tak lawak Okey, so 2 negatif 6 dekat sini kalau awak betul dah dapat 1 dah markah. Okey. Kemudian lagi sekali. Lagi sekali. So 2 negatif 6 tadi kat sini lagi sekali gerak. 1. Okey, lepas tu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sebab tu kawan awak dapat 1 negatif 10. Okey, boleh? Setakat ni boleh? Ada yang nak tanya? Ini satu lagi markah. Sebab tu cikgu kata buatlah macam ni. Supaya make sure kita dapat 2 markah tu. Okey, yang soalan nombor 2 tadi kawan Nimata dah dapat, kawan-kawan lain pun dah dapat. Jawapan dia negatif 6, negatif 6. Okey, cikgu tak nak tunjuklah yang ni. Cikgu harap awak boleh buat sendiri soalan ni. Okey, boleh. Cikgu tak tunjuk soalan nombor 2 Kita pergi kepada soalan lain. Boleh Boleh, cikgu. Alright. Okay, thank you. Sebab kita mengejar masa ni. Alright, so seterusnya, tengok soalan ni. Raja 11.1 menunjukkan 3 segi 4 ABCD, KLMN dan PQRS dilukis pada satu sarta catis. Okey. Kemudian dia kata KLMN ialah image bagi ABCD. Okey, kita tengok KLMN yang mana. Bila awak baca awak kena tengok tau dia dekat mana ni KLMN. Okey, adalah image bagi ABCD. So ABCD ni, ni image dia. Okay, so ini objek. Maksudnya inilah objek. Ini objek, ini image. Okay, di bawah penjelmaan U. PQRS pula yang kecil ni, image bagi KLMN. Sekarang ini pula image. Ini pula objek. Di bawah penjelmaan V. Huraikan selengkapnya penjelmaan. 2 soalan ini boleh mencapai sehingga 5 markah. Okey, cikgu bagi masa sekejap. Okey, Yincing dah dapat laju untuk soalan A. Tu cikgu kata topik ni cikgu suka. Dia tak adalah susah sangat. Tapi awak kena, jangan takut. Kebanyakan orang dia takut tengok gambar, dia takut tengok ayat panjang-panjang. Sedangkan jawapan dia pendek je. 5 markah, 5 markah, lai, 5 markah. Kan senang nak dapat 5 markah ni. Okey, dia tidak semestinya topik yang kita bincangkan ni, dia hanya duduk di bahagian B saja. Dia mungkin juga boleh keluar dalam bahagian C. Bahagian C nanti kita akan bincang, sembang dengan insyaAllah Cikgu Safura, siri ketiga. Pembesaran pada faktor skala 1/2, pantulan pada titik negatif 2, 1. 1 ke? Okey. Ini satu tipsnya, jangan salah A je. Kalau kat sekolah cikgu sebenarnya suka. Okey, spell. A je pantulan, A je pembesaran. Kenapa? Sebab ejaan yang salah akan dipotong markah. Okey? Ada orang tulis pembesalan, bukan R, dia tulis L. Salah lah. So rugi kat situ Kalau tak boleh dapat 5 pun sekurang-kurangnya awak boleh dapat 2. Kalau ada orang yang, cikgu saya tak pernah jawab soalan ni. Okey, tak apa. Tak dapat 5 sekurang-kurangnya dapat 2. Satu nama untuk dekat U, satu lagi nama dekat V. Okey. Jangan biar kosong. Jangan langsung tak dapat. Okey, ni Mata tukar jawapan. Titik N pula. Yang mana satu yang betul? Yincing sama jawapan tapi titik dia tak sama dengan Nimata. Okey, siapa yang betul ni? Yang lain mana yang lain? Okey. So sekarang kita tengok, mungkin agaknya ramai yang lupa lah. Cikgu andaikan awak lupa. Okey. So awak tengok ni, sekejap cikgu besarkan
Okey, mula-mula dia nak U kan. Untuk U tu dia tak ada masalah. Awak dapat pantulan pada okey. Yang mula-mula tadi dia cakap, nampak tak cikgu punya arrow? Okey. Okey. So mula-mula sekali dia kata KLMN ialah image bagi A, B, C, D. So ini KLMN, image bagi A, B, C, D. A, B, C, D kita ini di bawah penjelmaan U. Okey. Jadi U apa? Sebab dia kata ini image, ini objek. Bermaksud objek bergerak kepada image, apa yang berlaku? Pantulan. Okey, awak tulis perkataan pantulan. Okey, satu markah. Ejaan betul. P-A-N-T-U-L-A-N. Mesti betul. Okey, satu markah. Lepas tu dia pantul dekat mana? Pantulan pada paksi Y. Okey, dah 2 markah dekat situ. Tulis tu je 2 markah. Sebab tu cikgu kata jangan tinggal kosong. Okey, sebab pantulan dia pantul dekat tengah-tengah ni. Dekat paksi Y ni Okey, paksi Y ni. Okey, seterusnya dia kata penjelmaan V. V apa? PQRS. Sekarang kita ada PQRS yang kecil ni. Ialah image bagi KLMN di bawah penjelmaan V. Okey, jadi apa yang berlaku? Daripada besar ni, okey ini image, ini objek kan? Besar kepada kecil. Walaupun besar kepada kecil, awak jangan tiba-tiba ada pengecilan siapa cakap pengecilan, cikgu cubit telinga dia. Pengecilan tak belajar. Tak ada. Cikgu tak sebut pun. Kita ada pembesaran. Pembesaran 1 markah. Eja mesti betul. Okey, lepas tu kita nak dapat faktor skala dia. Okey, awak tengok dekat sini Okey, sebelum dapat faktor skala, kita nak cari titik dia. Okey, dia pada yang besar ni kan. So, awak sambungkan. Awak sambungkan M, dia KLMN. KLMN PQ. Okey, so ini K lah. K L M N. Kenapa cikgu tahu tu? Sebab kita ikut susunan alfabet tu. Dia kan KLMN, so PQRS. MN, KLMN, N. Okey. Okey, jadi K dengan K. Gariskan. Pakai pembaris lah. K dengan K. Lepas tu katakan L dengan L. 2 titik pun sebenarnya dah cukup dah. Okey, awak akan dapat dekat kalau betul-betul ini gambar cikgu tak ni cikgu pun tak ambil yang apa sepatutnya ada pembaris tu, tapi cikgu tak keluarkan. Okey, jadi kita akan dapat titik dia adalah negatif 1, 1 dekat sini. Negatif 1, 1. 1 markah. Okey, 1 markah. Kemudian kita nak cari faktor skala. Faktor skala formula dia adalah image over dengan objek kan. Tetapi bila dia terbalik, okey, dan titik tu berada tengah-tengah, dia mesti ada negatif. Yincing bagus, dia ingat. Hari tu dia kita ada buat yang YPJ tu, lepas tu kita berlaku kesilapan dekat situ kan. Lepas tu dia ingat apa yang cikgu cakap. Bagus Yincing. Okey, yang lain pun jangan lupa, bila objek tu dia terbalik dengan image tu, dia akan dapat nilai negatif. Okey, kalau awak nak lebih lanjut, siapa yang mungkin terlupa, awak rujuk dekat dalam kuteks. Dalam kuteks tu dia ada senaraikan. Kalau bentuk objek kepada image macam ni, objek kepada image macam ni, apa dia punya macam mana bentuk dia punya apa ataupun faktor skala tu dapat berapa. Okey, jadi macam mana kita dapat 1/2 negatif tadi sebab dia terbalik Macam mana dapat negatif 1/2? 1 tu objek per image. Image per objek. Image kita adalah yang ni. Image kita yang ni kan. Okey, jadi image kita 2, katakan cikgu ambil yang ni, per dengan 4. So, bila kecilkan kita dapat 1/2. Okey, boleh. Ada masalah tak? Cikgu nak admit kawan awak ni dah terleft. Okey, so far okey tak? Ini jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Oh, negatif. Faktor skala negatif Cikgu tersalah kat sini. Patutnya negatif sini. Okey, negatif. Okey, yang lain macam mana? Ni dah 2 kali ni. Siapa yang masuk YPJ cikgu dah 2 kali dah cikgu assembly yang sama. Lepas ni tak nak keluar soalan ni, salah lagi. Okey, boleh Sebab ini dekat sini jawab dapat 5 markah. Mana dapat 5 markah? Pantulan 1 markah, paksi Y 1 markah, pembesaran 1 markah, faktor skala 1 markah, pada pusat 1 markah, 5 markah. 5 markah. Kalau tak boleh jawab sayangnya, ya Allah. Okey, boleh cikgu teruskan? Sekarang dah hampir 3.5 ni. Rangkaian dalam teori graf.
Okey. Ingat tak tahun lepas cikgu awak yang cantik-cantik comel-comel tu dekat kelas jumpa kan? Anas jumpa tak cikgu awak yang comel-comel cantik-cantik tahun lepas tu dekat kelas? Dia ajar benda ni. Kau Cikgu ingat apa tak? you? Cikgu apa you? Cikgu apa? Entahlah cikgu apa ajar. Cikgu tu yang comel-comel tu. Apa you? Oh, siapa? Tak Kelvin. Cikgu tu tak cantik Okeylah. Okey. Yang ni kalau kelas cikgu, kita belajar bersemuka ni, rangkaian dalam teori graf. Lepas bersemuka ke online Kalau online pun cikgu buat video banyak tau. Cikgu buat video banyak, cikgu share, save semua supaya awak boleh tengok. Okey. Jadi siapa yang lupa cikgu dia yang comel tahun lepas tu, pergi tengok YouTube kat belakang ni. Kurang comel sikit lah. Comel sikit je, kurang lah. Okey, kurang sikit. Okeylah, tak apalah. Okey. Ni orang mengantuk sebenarnya. Sila jawab soalan ni. Terus ni. Ni soalan. Soalan bukan penyelesaian. Lukis satu graf terarah yang merupakan pokok mewakili jarak terpendek dari PPD ke semua sekolah tersebut. Okey, sekejap lagi cikgu tunjuk balik dia punya graf Soalan dia lukis satu graf terarah. Okey, ada tips dekat situ. Graf terarah yang merupakan pokok mewakili jarak terpendek dari PPD ke semua sekolah tersebut. Draft je, tak payah cantik-cantik sangat. Cikgu nak awak draft je. Kalau ada yang dah siap, boleh share dekat Telegram. Boleh kita kongsi dengan kawan. Awak punya gambar sebab yang ni nak tulis jawapan dekat chatting memang tak boleh lah. Siapa yang dah siap boleh share dalam Telegram. Yang mengantuk-ngantuk tu, ambil pensel, lukis kejap. Tak larat you. Awak Oh, tak sebut nama pun tahu Alah Nas, ambil lah pensel sekejap. Conteng je, suruh lukis sikit je tu. Kalau ada boleh share dengan cikgu. Kita share dengan kawan-kawan. Tengok jawapan awak. Share. Share. Okey, cikgu nampak ni mata dia dah share. Sekejap. Punya tu, ini yang ni mata buat. Untuk mencari jarak yang terpendek daripada PPD. Okey, yang lain dapat yang sama ataupun berbeza? Sebab kita nak tengok sorang-sorang memang tak boleh kan, tak sempat kan? Yang lain. Tunggu saya share yang cantik ni. Kalau tunggu nanti lambat lah ni mata. Ni dah cantik lah ni. Okey. Dapat Siva dapat sama okey dah ni. Cikgu boleh baca tu. Tak ada masalah punya. Tulisan doktor memang macam tu kan? Amin. Okay, so kawan-kawan yang lain macam mana? Dapat tak? Oh, ni mata dia share yang dia kata lagi cantik. Kita tengok. Lagi clear. Okay. Ni lagi jelas. Okay, ni lagi jelas Okay, yang lain. Nampak tak? Sama tak? Cikgu tak cakap lagi dia punya betul ke tak betul. Terarah ada arrow ke? Soalan yang bagus. Vanessa tunjuklah Vanessa punya. Soalan yang bagus. Cikgu saja je tak nak cakap betul ke salah. Sebab orang bila nampak ni mata tunjuk je semua orang jadi takut. Jangan takut dengan ni mata ni. Kan? Bukan semua yang betul. Dia nak laju je, nak cepat je. Jangan takut dengan ni mata. Okey Vanessa, tunjuk awak punya. Ini mata punya Okey, ni mata punya. Ni mata takkan salah punya. Ya ke Yencing? Setiap manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Tak kira lah manusia macam mana pun. Okey? Kecuali ada seorang lah kalau dalam Islam, Nabi Muhammad. Okey? Okey. Ni mata siapa? Vanessa nak share tak awak punya? Kalau Vanessa nak share, cikgu ni? Tak. Okey, Vanessa tak nak share. Malu pula Vanessa ni. Okey, tak apa. Okey, thank you ni mata. Cikgu harap yang lain pun mencuba. Okey, kita tengok jawapan yang sebenar. Okey. Ini jawapan yang betul. So macam tadi cikgu ulang Vanessa tadi katanya cikgu tak ada arrow ke untuk terarah. Untuk terarah mesti ada arrow. Okey?
Boleh? Ada soalan yang lain yang mungkin dia lupa. Cikgu tak cakap awak tak tahu, awak mungkin lupa. Okey. Jadi ubat lupa adalah ulang kaji. Ulang kaji. Matematik mesti kena buat. Sebab tu cikgu bagi awak buku ni, okey, panitia bidang sains matematik sekolah bagi awak hadiah buku ni supaya awak menulis, awak buat. Terutama yang melibatkan drawing. Okey, macam tadi kan yang ogive, poligon kekerapan, histogram tu tolonglah buat. Okey? Ada soalan tak? Boleh? Okay, bagus. So next, dia tanya tadi jarak terpendek. So jarak terpendek tu awak total lah yang ni tadi. Awak total semua, awak akan dapat 32.5 kilometer. Okey, untuk soalan ni dia mungkin tak adalah komplit sampai 9 markah ataupun mungkin cikgu bagi dia terlebih daripada 9 markah. Sebab macam cikgu cakap, cikgu sendiri pun tak confirm bentuk dia yang apa dari segi pembahagian markah, tetapi insya-Allah kita kita akan bersama-sama untuk kalau boleh buat semaksimum yang mungkin. Jangan bagi minimum je. Okey? So ini soalan C tadi. Sekejap je kita tengok. Okey, soalan C. Jika dia hanya sempat memantau 3 sekolah, dia sempat datang 3 sekolah je pada hari pertama, pilih sekolah yang akan dilawatinya pada hari tersebut dengan perjalanan paling singkat, bermula dari PPD sehingga dia balik semula ke pejabatnya untuk menyiapkan tugasan lain. Lukis graf terarah yang mewakili perjalanan tersebut. So daripada perjalanan sini, okey, daripada dia punya PPD tadi, dia kata 3 sekolah je. 3 sekolah je yang mungkin dia sempat sampai. Okey, so yang ni cikgu terus tunjuklah jawapan dia. Okey, so awak lukis yang ni lah. Ni daripada PPD. Okey, dia pergi sekolah SMK Cahaya, satu sekolah, lepas tu SMK Indah, SMK baru, balik semula ke PPD. Okey, boleh Ini pun soalan ni cikgu rasa rugi kalau awak tak jawab. Okey, sebab dia biasa soalan yang melibatkan lukisan ni markah dia agak banyak, agak besar. Okey, setakat ni boleh? Ada soalan? Ada nak tanya tak? Bagus, Akmal. Cikgu ni sebenarnya rindu nak tengok muka awak lah. Ada tu yang cikgu tak kenal tapi dia rajin masuk kelas cikgu. Cikgu tak, tapi muka dia cikgu tak jumpa pun. Okey, so kita pergi seterusnya. Sukatan serakan data terkumpul, graf, histogram, poligon kekerapan dan ogive. Ini kalau masa KBSM dulu, sampai kalau dulu dia ada kelas radium tau. Macam awak, batch awak tak ada radium tau, awak sampai cadmium. Sampai radium tu pun cikgu pulas-pulas suruh dia buat. Kenapa? Sebab ini bagi markah yang sangat besar. Kalau dulu dia keluar 12 markah, okey, cikgu ni suka sangat cerita dulu. No, sebab itu adalah pengalaman yang dia berkait dengan kenangan. Wah, berfalsafah. Okey, jadi 12 markah tu, so kalau dekat KSSM, pendapat cikgu lah, ini pendapat cikgu, kalau salah cikgu minta maaf mungkin dia boleh keluar dekat bahagian B sikit, dia boleh keluar dekat bahagian C sikit. C bahagiannya 15 markah kan. Jadi mungkin dia boleh keluar dekat sini sikit, dekat situ sikit, bahagian A sikit. Kertas satu tu mungkin lah memang boleh keluar lah kan. Okey, jadi kita tengok contohnya. Yang ni cikgu tak boleh nak buat semua lah. Nak buat semua nanti kita dalam kelas Okey, cuba tengok soalan ni. Raja 12 menunjukkan satu poligon kekerapan yang mewakilkan tentang ukuran panjang 60 palang kayu yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Okey, ni poligon kekerapan Dengan menggunakan data dari Raja 12, lengkapkan jadual 6 di ruangan jawapan. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk ruangan dia. Okey, dan kemudian cari min. Okey, awak tengok dulu ni, dia punya poligon kekerapan. Okey, sediakan kertas, tak payah nak pakai pembaris bagai. Okey, awak buat table ni sekejap. Lukis sekarang table ni. Nanti cikgu patah balik sana untuk awak dapat data dia. Biasanya kalau keluar soalan isi table ni, boleh dapat 3 hingga 4 markah. So rugilah kalau awak salah mengisi ni ataupun tak isi langsung. Memang sangat rugi. Okey, conteng je, draft je. Cikgu nak tu je. Nanti cikgu akan patah balik untuk awak tengok data tu. Okey dah. Okey, ini data dia. Cuba isi yang tadi. Siapa dah siap, send dekat Telegram. Cepat, kita dah dekat pukul 4 dah ni.
So untuk hari ni cikgu tak sempat untuk buat keseluruhan lah. Tapi insyaAllah kita akan buat di dalam kelas. Awak jangan risau. Yang penting dapatkan buku. Kalau lepas ni cikgu cakap sila datang ambil, tolong datang ambil sebab cikgu bukan boleh duduk hari-hari dekat bus stop tu. Hadiah apa? Hadiah surprise. Sijil tu dah dapat hadiah, betul tak? Sebagai menghargai awak spend masa 2 jam dengan cikgu. InsyaAllah nanti dapat 3 sijil. So 6 jam. Okay? Okay, thank you Nirmata. Dia dah send dia punya jawapan. Okay, cikgu tengok. Okay, tak apa. Cikgu share terus jawapan sebab sekarang pun jam dah menunjukkan 3.50. Boleh cikgu share jawapan tak? Okay, tak apa Nirmata. Thank you very much. Nirmata ni. Okay, boleh cikgu share jawapan sekarang? Yang lain? Awak check semak jawapan awak ya. Okay, sepatutnya awak dapat macam ni. Cuba check sekejap. 30 saat. Betul tak? Macam mana dia punya length tu, dia punya frekuensi, dia punya upper boundary, dia punya cumulative frequency ataupun kekerapan longgokan. Tolong. Jangan tak tahu macam mana nak cari sempadan atas, sempadan bawah. Had atas, had bawah. Okey, lepas tu apa lagi? Kekerapan longgokan. Jangan salah kira kekerapan. Jangan tak tahu macam mana nak cari saiz kelas, saiz selang kelas. Okey, tolong sangat sebab yang ni markah bagi cikgu markah percuma dekat awak. Yang ni belum lagi kita pergi dekat variant lah, sisian piawai lah, min, mod, median semua-semua tu. Okey, so yang ni cikgu harap awak boleh jawab dengan betul dan dapat full mark. Okey, boleh dan dia punya tips adalah dekat sini, kalau nilai kita keseluruhan data 60, make sure dekat sini dapat 60 lah. Jangan dekat sini dapat 58 ke, okey? Jadi salah dekat situ. Okey, boleh? Yang lain macam mana? Cikgu harap boleh dapat 4 markah dekat sini. Sekurang-kurangnya. Kadang-kadang 3, 4. Kadang-kadang kalau nasib baik. Bateri nak habis. Alah, Nas ni. Charge lah. Nanti rosak. Sekejap je. Sikit lagi. Alright, so ini tabelnya. Kemudian cari min. Cari min, cikgu harap tak ada yang tak tahu nak carilah. Macam mana nak cari min, awak kena ada titik tengah. Macam ni dia tak ada titik tengah kan? Okey, awak kena bina satu ataupun kalau dalam soalan tu dia tak perlu sangat nak bina, awak buat je lah sini, buat satu garisan ni. Carilah titik tengah dia. Okey, kemudian darab dengan frekuensi. Lepas tu bahagi dengan jumlah dan awak dapat nilai ini 55.67. Boleh? Ini antara soalan-soalan favorite lah yang memang kalau keluar bab ini dia akan tanya ini. Okey? Boleh. Lepas tu macam mana nak lukis ogive, macam mana nak lukis histogram, polygon kekerapan, okey? Lepas tu nanti ada satu lagi soalan topik graf, fungsi. Itu semua markah yang besar. Lepas tu pelan dan dongakkan kan. Kalau kelas cikgu ada yang cikgu dah buat rujukan, kita dah buat revision. Ada juga yang YPG hari tu pun cikgu dah buat revision. Okey, macam mana pandangan daripada atas. Okey, sisi. Okey, boleh? Setakat ni boleh tak? Okey. So ini matematik pengguna. Yang ni cikgu just go through je. Okay, matematik pengguna macam yang sebelum ni pun cikgu Siti dah cakap. Matematik pengguna sangat besar peratus dia dalam peperiksaan SPM KSSM. Sebab dia ada 4 bab. Tak silap cikgu 34% rasanya. Daripada 100% tu, kertas 1, kertas 2 tu akan keluar matematik pengguna. Jadi tolong buat ulang kaji form 3, form 4, form 5 punya. Okay, dan awak jangan risau, kita masih ada masa lagi sebab SPM awak dalam bulan 3 nanti kan. Okay, insyaAllah kita akan sama-sama untuk berkongsi apa jua soalan yang mungkin awak ada masalah. Okay, ni cikgu go through je soalan ni sebab kita dah nanti cikgu akan bagi. Cikgu akan bagi ni lah slide ni. Okay, cikgu akan bagi slide ni dekat dalam grup. Okay, yang ni contoh soalan. Kalau dia kira dia bagi awak apa, bilangan hari pemegang polisi, ini cerita tentang
perjalanan, nak bercuti. Rindunya orang nak bercuti. Awak nanti kalau dah masuk fasa 2, janganlah sibuk nak bercuti sangat-sangat. Duduk dulu kat rumah. Yang belum ambil vaksin ni terutamanya. Okey, sebab kita tengok banyak orang dah sibuk jalan ke sana kemari kan. Yang ni cerita dia nak pergi Asia Tenggara, Eropah. Pemegang polisi seorang, pemegang polisi bersama pasangan, lepas tu bersama family. Yang ni dia bagi awak jadual. Kemudian dia tanya, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Okey, antara jawapannya. Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Ini antara jawapan yang awak boleh bagi. Okey? Okey, boleh cikgu teruskan aja ni sebab dah nak pukul 4. Cikgu tak tanya dah kat awak ni. Boleh. Sangat Selagi video masih ada boleh. Okey. Yelah. Okey, so ini masih lagi soalan yang tadi. Okey. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Faktor-faktornya. Okey, destinasi, maksudnya nak pergi Asia Tenggara, nak pergi Eropah. Tempoh perjalanan, berapa hari, sebab kat sini ada bilangan hari kan. Kita tengok bilangan hari, lepas tu harga dia pun berbeza. Dan jumlah orang yang diinsurankan, maksudnya sama ada seorang ataupun bersama pasangan ataupun sekeluarga. Itu antara faktornya. Alright, so next. Pekerjaan Suhaiza sebagai seorang wartawan memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 7 hingga 10 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Suhaiza sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Okey, dekat sini awak kena kreatif lah. Awak kena fikirkan apa yang insurans yang mana sesuai untuk Suhaiza berdasarkan situasi dia dan pekerjaan dia. Okey, ni jawapan dia. Suhaiza patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Asia Tenggara iaitu berjumlah RM310 kerana ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempoh 7 hingga 10 hari setiap kali perjalanan. Okey, berdasarkan jadual tadi, hitung harga premium yang perlu dibayar. Okey, so daripada soalan tadi tu sebenarnya pelbagai soalan dia boleh keluar. Ini baru bahagian insurans je. Belum lagi beberapa lagi topik matematik pengguna yang lain. Okey. Jadi yang ni dia tanyalah, Suria ingin melancong bersama keluarganya ke London 4 hari. Okey, berapa dia kena bayar? Lepas tu ni Daniel melancong bersama isterinya sempena anniversary ke Phuket selama 8 hari. Berapa dia kena bayar? Okey. So awak nampak itu pattern soalan yang mungkin boleh ditanya. So setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okay. Boleh. Okay, so dah tak ada soalan. Okay, kita pergi dekat quiz. Get ready. 6921675. Cepat Nas. Ana masuk cikgu start. Aduh. 6921675. Lagi? Okay, stand by Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, cikgu start. Tengok dia dapat nombor 1 tapi cikgu tak tahu dia siapa. Macam mana nak bagi hadiah ni? Zanyang, jawab betul-betul. Jangan main tembak je. Apalah main tembak-tembak. Ingat tikam-tikam kat pasar malam ke? Lepas tu? Nantilah tunggu orang lain jawab lagi ni. Okay, lagi. Ni macam mana nak bagi hadiah ni? Kena gelak je. Okay, next. Soalan nombor 3. Set kosong ialah set yang tidak mempunyai sebarang unsur. Betul ke salah? Benar ke palsu? Okay, next. So, jawapan dia benar. Okay, ni mata. Lawan Okay, Zani yang ketiga. Kelvin, very good. Okay, next. Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu. Jika X sama dengan 2, maka X tambah 14 sama dengan 15. Betul ke salah? Benar ke palsu? Okay, palsu. Cahayalah Nas. Betul lah kau jawab. Kita macam mana buat kerja? Okay, masih lagi ni mata dekat atas.
Okey, ada 6 lagi soalan. Nyatakan kecerunan bagi garis Y sama dengan 3. Ini memang nak kena ni. Kalau budak 5 helium tak boleh jawab, 5 Apa? neon tak boleh jawab ni. Apa? Nyatakan Kecerunan. bagi gadis. M berapa? Kalau Y sama dengan 3. Satu, biru. Kau dah asyik biru je. Aduh Nas, suka hati je. Salah. Salah eh? Oh, salah eh? Kosong lah. Kan Y sama dengan MX tambah C. Sekarang Y sama dengan 3. M tak ada. Satu Okey. dengan kosong kan tak jauh. Zanyang, mana Zanyang? Dah hilang dah nama dia. Leong, Yencing, Hema pula naik ni. Okey, pernyataan berikut sama ada benar atau palsu. 24 ialah faktor bagi 2 atau 6 tambah 12 sama dengan 24. Palsu. Ini semua tak bina. Ini semua dusta. Atau. Dusta. Aku dah cakap betul. Oh, Aku pandai lah baru guna. cakap. Betul lah. Okey. Rumah biru pegang jual kau 3 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oh Lord. Rindu rumah biru Tahun ni tak ada apa pun. Okay, next. Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu. 2 ialah faktor bagi 20 dan 6 tambah 12 sama dengan 20. Stres kawan-kawan awak yang jawab ni. Bising Anas. Nama tak naik pun. Ni. Okay, nyatakan pernyataan berikut. Benar atau palsu? Merah Okay, 2 soalan lagi. Okay, Leong naik. Turun bawah dah. Okay, so kita tengok siapa yang kena. Nombor 3. Okay, Leong nombor 2 dan pemenangnya Nemata. Okay, Tanya. Okay, Leong dengan ni nanti bagi tahu cikgu kelas mana. Ni okay, siapa lagi? Huyun, Akmal, Siva. Okay, so terima kasih kerana masuk kelas cikgu.